Baik, Auda kembali bersama kami dan seperti yang dinyatakan pada pagi ini kita bawakan seorang narasumber yang akan memperkatakan mengenai dengan antologi cerpen sepanjang perjalanan analisis fungsi alam dalam karya sastra. Jadi bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Abdul Hafiz bin Hasrin, tetamu kita. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Hasrin? Alhamdulillah, khabar baik. Maafkan saya, Hafiz. Ya, Hafiz, sihat ya? Alhamdulillah. Ya, okey, baik. Ya. Jadi ingin kita bertanyakan ya dengan topik ataupun tajuk yang kita bawakan, antologi cerpen sepanjang perjalanan, analisis fungsi alam dalam karya sastra. Jadi secara ringkasnya, apa yang ingin dibincangkan mengenai dengan topik pada pagi ini? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi kerana memberikan saya peluang untuk mengisi segmen bahasa dan kesusastraan pada hari ini. Sama-sama. Jadinya seperti yang dikatakan tadi, saya akan membawa perbincangan mengenai tajuk antologi cerpen sepanjang perjalanan, iaitu analisis fungsi alam dalam karya sastra. Jadinya dari tajuk tersebut, terlebih dahulu kita akan melihat kepada dua perkara, iaitu alam dan karya sastra. Jadinya alam ini secara amnya yang berada di sekeliling tanah. Jadinya apa yang ada di langit, di darat dan di laut. Jadinya ini termasuklah juga dengan floral dan fauna, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Jadinya dari itu kita ingin melihat pertalian atau hubungan alam itu dengan karya sastra. Macam bagaimana ia mempengaruhi dan bagaimana ia digunakan dalam sesebuah karya sastra itu. Jadinya propos pada hari ini, perbincangan pada hari ini tertumpu kepada karya sastra iaitu sebuah antologi cerpen sepanjang perjalanan. Jadinya karya sastra itu secara amnya ia merupakan hasil penulisan kreatif oleh mereka yang bergelar penulis ataupun sastrawan. Dalam antologi cerpen sepanjang perjalanan ini ia terdiri dari penulis-penulis dari daerah Tutong. Jadinya hari ini saya akan membincangkan hasil penelitian saya mengenai fungsi alam itu dalam sesebuah karya sastra. Jadinya ia melihat bagaimana alam itu digunakan dan dimanfaatkan oleh penulis-penulis di luar sana. Okey, itu dia yang dapat kita ketahui penjelasannya mengenai dengan topik yang kita bawakan pada pagi ini melalui segmen bahasa dan kesusastraan Melayu. Jadi sebetulnya Atul ya, kita ni pun ingin mengetahui akan bagaimana alam-alam ini kan dapat berfungsi ataupun berperanan dalam karya sastra tu. Macam mana tu? Baiklah. Secara amnya tu karya-karya sastra tu ia dikatakan tidak dapat lari dari menggunakan alam atau memasukkan unsur-unsur alam itu dalam sesebuah penceritaan, sesebuah karya sastra tu. Jadinya misalnya seperti yang saya nyatakan sebelum ini, alam itu alam darat, laut dan sebagainya. Jadinya perkara ini pernah diperkukuhkan oleh salah seorang sarjana iaitu Profesor Dr. Haji Hashim Awang. Beliau itu kebanyakannya salah satu memang memiliki hubungan dengan alam kerana kebanyakan karya sastra itu ia menggunakan alam sebagai latar dalam cerita. Jadinya menurut beliau lagi alam sekitar itu memberikan sumbangan dan mempunyai pengaruh terhadap penulis kerana penulis itu ia menulis apa yang mereka lihat dan mengikut pengalaman mereka. Jadinya ini termasuklah macam menggunakan latar kediaman mereka dan persekitaran mereka tu sebagai latar yang menghidupkan sesebuah cerita dalam karya itu. Jadinya inilah di antara sebab kenapa sastra Melayu itu dikatakan tidak dapat dipisahkan dengan alam dalam penulisan sesebuah karya sastra. Jadinya dalam kajian saya itu saya memilih cerpen, antologi cerpen kerana seperti tadi tahu cerpen ini merupakan singkatan bagi cerita pendek. Jadinya cerpen ini salah satu yang genre sastra yang amat popular lah. Kerana ia ciri-cirinya yang tertentu. Misalnya ia ia pendek dan ia dapat dihabiskan dalam satu masa yang singkat saja, bukan seperti karya sastra yang lain seperti novel yang berkemungkinan memerlukan masa beberapa jam untuk dihabiskan atau mungkin beberapa hari untuk dihabiskan dalam satu bacaan. Jadinya kerana ia merupakan salah satu genre sastra yang popular tu, ia banyak diterbitkan sama ada di dalam negara maupun di luar negara.
Jadinya kalau di dalam negara tu penerbitan itu yang utama di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadinya antologi cerpen sepanjang perjalanan saya ni ia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Dan juga hasil daripada penelitian, bagaimana dan apakah dapatan tuan terhadap bahan penelitian utama antologi cerpen sepanjang perjalanan ini? Bila seperti yang saya nyatakan tadi, saya memilih antologi cerpen sepanjang perjalanan, iaitu hasil dari karya penulis-penulis dari daerah Tutong. Jadinya buku ini diterbitkan khusus sempena sambutan Jubli Perak Hari Kebangsaan pada tahun 2009. Jadinya dalam cerpen ini ada 33 buah cerpen yang dihasilkan oleh 16 orang penulis dari daerah Tutong. Jadinya dalam cerita tu, antologi itu ia mengangkat banyak tema seperti cintakan kepada negara, kepada keagamaan, kemanusiaan. Jadinya tema-tema yang diangkat itu ia bersesuaian dengan Melayu Islam Beraja. Jadinya antara nama-nama penulis yang ada di dalam itu ialah seperti Abdullah Tahir, Al-Amin, Dino MN, Yuman, Haji Muhammad Harun HK, Izarah Insyirah, Pudarno dan sebagainya. Jadinya dari ke-33 buah cerpen itu, saya memilih 14 buah cerpen sebagai fokus utama penelitian saya. Jadinya hasil penelitian saya tu masa bacaan awal saya mendapati bahawa cerpen-cerpen itu ia mengandungi penggunaan alam yang dominan serta banyak diperkatakan sama ada secara tersurat maupun tersirat. Jadinya dari kajian saya tu saya mendapati bahawa terdapat beberapa fungsi alam dalam karya sastra, iaitu alam sebagai latar dan juga sebagai alam sebagai pelambangan. Namun dalam segmen hari ini saya akan memfokuskan kepada alam sebagai latar dalam penceritaan karya-karya sastra. Jadinya dalam ke-14 cerpen tadi itu saya akan melihat latar apa yang digunakan, bagaimana ia digunakan, sesuai atau tidak ia digunakan macam sesuai kena dengan gambaran masyarakat di dalamnya, temanya, persoalannya dan juga jalan ceritanya. Jadinya sebab kenapa saya menekankan kepentingan alam sebagai latar dalam sesuatu karya itu, kerana alam ini yang memainkan peranan yang amat penting untuk menjayakan sesebuah penceritaan. Jadinya setiap karya sastra itu ia berlandaskan latar realiti ataupun khayalan semata-mata yang diilhamkan dari alam realiti, lalu ia digubah secara kreatif oleh penulis. Namun pemilihan latar itu ia dipilih bersesuaian indah bersahaja. Macam ia mengikut kesesuaian temanya, persoalannya, jalan cerita dan juga mengikut gambaran masyarakat di dalam cerita itu. Jadinya dalam antologi cerpen sepanjang perjalanan itu, hampir kesemua cerpen dalamnya itu menggunakan alam semula jadi, alam ciptaan manusia iaitu alam kota dan juga alam rekaan yang dicipta secara kreatif. Misalnya seperti sungai, pantai dan sebagainya lah. Jadinya hasil dari kajian saya tu, saya mendapati bahawa alam sebagai latar dalam cerita-cerita tu terpilih amat bersesuaian dengan dari segi masyarakatnya, dengan temanya, dengan persoalan dan juga jalan ceritanya. Sebagai contohnya dalam cerita cerpen sepanjang perjalanan, iaitu sebuah cerpen yang terkandung dalam antologi cerpen ini. Cerita ini yang menggambarkan tentang masyarakat di Kampung Lamparut. Masyarakat di dalam Kampung Lamparut ini digambarkan macam di sebuah kampung yang ada sebatang sungai. Jadinya diorang sebatang kampung ini sering kali menghadap banjir yang teruk lah setiap tahun, macam ia sudah jadi satu kebiasaan bagi dorang. Macam dorang biasa sudah kalau banjir apa patut dibuat. Macam rumah dorang pun dorang bina cara strategik lah supaya untuk mengurangkan kesan banjir itu. Jadinya di dalam kampung itu masyarakatnya tu dorang menggunakan sungai dan alam darat itu sebagai salah satu cara dorang untuk mendapatkan sumber pendapatan. Iaitu kalau di sungai, iaitu latar pertama sungai mereka gunakan untuk menangkap ikan. Jadinya dorang menangkap ikan itu untuk makanan dorang dan juga untuk sebagai untuk mendapatkan sumber pendapatan wang lah, dorang jual ikan itu yang dorang tangkap itu. Jadinya misalnya
seorang watak ni namanya Pak Haji Dola. Yang ni menangkap ikan di sungai. Lepas tu ikan itu ya separuhnya ya untuk ia makan dan separuhnya tu ia jual arah pelanggan-pelanggannya setia. Sepertinya macam contohnya Cikgu Sehari lah, ia jual di sana. Jadinya seterusnya kalau latar alam daratan tu ia digunakan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Misalnya ada penduduk kampung Lampau Kota tu ia digambarkan mereka bekerja sebagai penoreh getah, penoreh pokok jelutong, macam tu diorang mengusahakan sagu, bertanam padi dan bercucuk tanam. Jadinya macam ia menggunakan alam-alam semula jadi itu untuk mendapatkan sumber pendapatan mereka dari segi makanan dan juga untuk kewangan mereka. Seterusnya selain itu sungai itu juga digunakan sebagai jalan penghubung dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Misalnya ia digunakan oleh Cikgu Sari dan Cikgu Haji Hasan untuk pergi menuju ke sekolah rendah Balik Ulu di kawasan Hulu Pendalaman yang mengambil masa selama 1 jam 15 minit untuk sampai. Lepas tu selain itu sungai itu jadi digunakan oleh salah seorang tokoh Cina yang turut digambarkan menggunakan sungai untuk pergi ke pekan laut dengan mengayuh perahunya demi mendapatkan bekalan keperluan kedainya macam gula, tepung, minyak gas, macis, macam keperluan asasilah sehari-hari untuk kedainya. Selepas itu latar itu yang seperti saya nyatakan yang menggunakan latar kampung di darat. Jadinya di dalam kampung itu ada sebatang sungai. Seperti yang saya nyatakan tadi, sungai ini ia menjadi puncak utama kenapa kampung itu mengalami banjir. Karena kalau hujan lebat, sungai itu akan melimpahlah airnya. Jadinya amat sesuailah penggunaan latar kampung yang ada sebatang sungai yang selalu sering banjir kalau musim hujan digunakan sebagai latar penceritaannya. Kerana kalau sekiranya latar itu ini digunakan, latar sungai itu mungkin tidak akan ada berlaku banjir. Pasal kalau tidak ada sungai, kemungkinan tidak ada banjir itu kan. Pasal sungai itu yang menjadi puncanya. Jadinya begitulah saya merasa ia amat sesuai lah penggunaannya latar sungai dan darat iaitu kampung itu digunakan dalam penceritaan tersebut. Ya. Itu menarik sekali sebetulnya. Kalau dulu memang kita ni jarang ataupun bagi saya lah saya belum pernah membaca satu hasil karya sastra yang lebih menyentuh ataupun berhubung dengan alam ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini kali kedua saya dapat terus mempelajari dan mendalami mengenai dengan hasil karya sastra yang ada hubung kaitnya dengan fungsi alam ini ya. Ya. Okey. Berkaitan dengan cerpen sejauh ini penerimaan masyarakat khususnya generasi yang muda, pendapat Hafiz sendiri. Kalau menurut pendapat saya pribadilah, kalau cerpen ini seperti yang saya nyatakan tadi, ia sebuah genre yang popular lah pasal ciri-cirinya tu, iaitu ia dapat dibaca pendek secara sekejap saja, macam anda ngambil boleh dalam satu duduk saja, macam bacaan itu. Jadinya kalau mengikut pendapat saya, kalau cerpen ini memang ia diterimalah pasal yang ciri-cirinya tadi tu, pasal ia amat pendek itu. Jadinya secara pribadilah memanglah ini salah satu genre yang popular juga di Brunei. Bukan saja di luar, malahan di Brunei juga salah satu karya sastra yang popular lah di Brunei. Jadi arti istilahnya satu duduk ya? Maksudnya apa tu? Saya dibaca dalam masa yang singkat saja. Singkat, sebab cerpen ini kita tahu ya cerita yang pendek cerita yang pendek. Jadi untuk tadi meningkatkan kesedaran, ya bukan saja tertumpu kepada generasi yang baru. Jadi bagaimana penerimaan Ketani untuk memupuk kesedaran masyarakat Ketani dalam cerpen ini? Mungkin Hafiz ada cara tersendiri untuk memberikan lagi kepada masyarakat. Tadi tahu ianya cerita pendek, tapi untuk memupuk minat, bukan saja sekadar membaca, tapi untuk mencipta bahan cerita untuk cerpen ini. Walaupunnya cerpen ini cerita yang pendek lah bagi saya, kalau untuk membuatnya tu bukan sesuatu yang mudah. Macam ia banyak lagi unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan lah, macam penggunaan latar apa tu. Dan kalau watak-watak gambaran wataknya tu ia mesti macam ia dihidupkan dalam sana. Latarnya tu pun macam pembaca mesti dapat membayangkannya, memberi gambaran yang macam pembaca tu berada di dalam sana juga, ikut juga dalam sana. Jadinya bukanlah mudah lah, tapi macam
Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada macam mengadakan bengkel-bengkel apa ni macam sering kali jual. Dan bukan itu je, kalau teknologi moden sekarang ni macam dalam talian apa boleh mencuba dari YouTube apa macam tadi boleh menggunakan platform yang sedia ada itulah untuk mempelajari lebih dalam bagaimana cara untuk menulis sebuah cerpen itu. Jadi cerpen ini bukan cerita yang biasa-biasa saja. Cerpen ini ada penceritaan dan juga ada yang dikaitkan seperti yang Hafiz katakan, analisis fungsi alam dalam karya sastra. Jadi dengan alam itu Ketani boleh bercerita di dalam sebuah cerpen macam itu. Ia salah satu faktor yang memainkan peranan yang pentinglah dalam menjayakan sebuah cerita tu. Tadi Hafiz ada berkongsi maklumkan kepada kita bahawa sastra yang dihasilkan yang menjurus ataupun lebih kepada alam ini dihasilkan di daerah penulis-penulis mungkin dari daerah Tutong. Maksudnya apakah sastra-sastra yang telah diedarkan ataupun berapa orangkah penulis dari sana? Mungkin dapat kita dalami kira-kiranya. Apa saja tajuk-tajuknya mungkin? Tajuk-tajuk yang ada di dalam buku antologi cerpen itu. Di sana saya ingat Hafiz sendiri ada tajuknya macam Seandainya Ayah Masih Hidup dan piramid. Piramid ini latarnya bukan di Brunei tapi menggunakan latar yang di luar negara lah. Betul-betul di piramid lah. Cerita tu yang di latarnya digunakan di latar piramid. Lepas tu kalau ceritanya Tanah Waris, Tanah Wakaf. Seterusnya ada juga menggunakan karya anak tempatan kita sendiri. Tempatan dari daerah Tumburo, dari Tutong. Yang macam cerpen itu juga ada tajuknya Manusia, Burung Gagak dan Raja Semut yang menggunakan watak-watak alam yang adalah binatang lah untuk dalam penceritaannya sebagai tajuknya. Selain itu ada juga menggunakan latarnya bukan saja berada di Brunei tapi juga di negara Jepun, macam tajuk cerpen itu ya Bunga Sakura. Jadinya latar yang digunakan di Jepun, jadinya dia tertumpu kepada latar di Brunei sajalah. Tapi penulis-penulisnya memang dari daerah Tutong. Memang betul lah kata orang ya Atul ya, kalau luas perjalanan jauh perjalanan luas pandangan. Kalau Atul sendiri secara pribadi pernah mengunjungi ke piramid pernah ya? Pernah, memang pernah mengunjungi ke piramid. Memang kalau orang yang sudah berjiwa seni, terutama sekali yang memang berkebolehan dalam menghasilkan sastra, memang banyak hal-hal ataupun benda-benda yang dapat dihasilkan Atul ya. Boleh sebenarnya untuk dijadikan cerpen ya. Okey, Hafiz, sebagai saranan sebelum kita mengakhiri segmen kita pada pagi ini, silakan. Saranan yang itu. Mungkin saranan yang tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Kalau saranan saya iaitu kepekaan Tani terhadap alam sekitar Tani itu memainkan peranan yang penting. Bukan saja dari alam itu Tani boleh mempelajari juga. Seperti macam falsafah atau pepatah yang mengatakan alam berkembang menjadi guru. Iaitu apa saja yang berada di sekeliling Tani itu Tani boleh ambil pelajaran darinya. Macam kalau patah seperti macam alam yang katak di bawah tempurung apa tu peribahasa tu kan, macam membagikan gambaran alam itu bahawa jangan terpuruklah saja di dalam satu tempat tu, macam perlu keluar juga. Jadinya itulah yang bagi saya memainkan peranan yang penting lah. Sekitar Tani itu bekal lah. Okey.